Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri tutorial OBS Studio, sebuah perisian broadcasting yang percuma dan terbaik pada masa kini. Dalam siri tutorial kali ini, saya akan berkongsikan cara untuk memasang iaitu installation OBS Studio ke dalam Windows komputer anda dan juga memahami fungsi-fungsi asas dalam OBS Studio ini serta cara bagaimana menggunakan OBS Studio ini dengan mudah. Sebelum mula pemasangan OBS ini, anda hendaklah memuat turun atau download perisian OBS Studio ini melalui pautan yang saya sediakan dalam ruangan description di bawah. Okey, cari ikon atau shortcut OBS Studio tadi setelah siap install, kemudian buka perisian tersebut untuk memulakannya. Okey, perkara pertama yang terpapar di sini adalah Auto Configuration Wizard, iaitu pilihan prioriti penggunaan OBS Studio yang anda kehendaki. Sebagai contoh di sini, saya memilih Optimize for Streaming, Recording is Secondary, kemudian tekan Next. Ubah base canvas anda kepada 1280 darab 720 HD ataupun 1920 darab 1080 untuk Full HD. Pilih servis YouTube RTMP sebagai permulaan dan masukkan sebarang key sebagai sampel untuk langkah seterusnya dan kemudian tekan Next. Apply setting dan siap. Anda juga boleh untuk memilih menetapkan semula tetapan tadi dengan menekan butang Tools kemudian tekan Auto Configuration Wizard. Okay, dia membawa kepada paparan permulaan tadi. Okey, bahagian paling atas dan besar ini adalah kanvas utama yang memaparkan kesemua konten, bahan atau sumber yang bakal dirakam maupun live streaming. Pada asasnya, resolusi kanvas ini mengikut resolusi skrin laptop atau komputer anda. Pada bahagian bawah pula, anda akan jumpa tertikap scenes. Setiap scene ini mengandungi pelbagai sumber, konten, bahan yang dikumpulkan di dalam tertikat source ini. Fungsi tertikat sources ini adalah untuk menambah sumber atau bahan yang boleh dipaparkan atau disembunyikan untuk tujuan rakaman ataupun live streaming. Okey, baiklah, sekarang kita mulakan dengan scenes dan sources yang baru. Jika anda lihat kepada paparan OBS Studio anda, dia mempunyai satu canvas sahaja. Saya nasihatkan anda menekan butang Studio Mode di mana OBS Studio akan memaparkan dua canvas pada kiri dan kanan. Pada kiri, canvas preview ini adalah di mana kita menyusun sources atau bahan-bahan atau sumber atau konten kita untuk dipaparkan kepada canvas program. Canvas program ini adalah untuk paparan live atau rakaman di mana penonton dapat menontonnya. Okey, kita mulakan dengan scenes yang baru. Okey, dengan menekan butang tambah pada scenes, kemudian namakan scenes anda. Scene, saya namakan di sini scene 2, tekan OK. Sekarang anda sudah mempunyai scene baru iaitu scene 2. Okey, anda kelihatan dua scene di sini. Pertama, scene asal ketika OBS Studio dibuka dan juga scene 2 yang baru saja kita tambah sebentar tadi. Okey, anda boleh menamakannya semula dengan right click pada scene ini, kemudian pilih rename. Saya menukar nama kepada tutorial dan tekan enter. Okey, sekarang kita sudah ada satu scene baru bersama canvas yang kosong pada bahagian preview dan juga program. Bersama canvas yang kosong ini juga terdapat sumber audio yang tersedia yang asal ataupun default seperti audio mikrofon di sini dan juga desktop audio, iaitu audio yang keluar dari komputer anda. Okey, sekarang kita akan tambah pula satu sumber atau bahan dari tertingkap sources ini. Pertama, kita akan tambah sumber audio input capture dan namakannya. Saya namakan di sini adalah mikrofon. Fungsinya adalah untuk memasukkan audio luaran iaitu external audio seperti mikrofon luaran ataupun audio dari smartphone anda atau mana-mana audio luaran yang dikehendaki dan disambungkan ke komputer anda. Manakala sumber audio output capture pula adalah berfungsi untuk menambah audio yang keluar dari komputer anda sendiri ataupun dari sebarang audio driver yang ada dalam senarainya. Semua sumber audio yang telah ditambah tadi dipaparkan dengan ukuran kelantangan audio tersebut dan ia boleh mengubah mengikut kesesuaian anda.
Bagi memasukkan sumber visual pula, anda mempunyai banyak pilihan yang tersedia. Antaranya ialah color source. Anda boleh memasukkan warna asas sebagai latar belakang atau background pada canvas anda. Dengan sumber image, anda boleh memasukkan mana-mana foto atau gambar yang anda kehendaki. Manakala sumber image slideshow pula, anda boleh memasukkan sejumlah foto atau gambar dari folder yang dipilih dan dipaparkan secara slideshow bersama transition. Anda juga boleh menggunakan sumber media source untuk memasukkan mana-mana bahan video dari komputer anda, serta sumber teks untuk memasukkan apa sahaja tulisan yang diperlukan untuk dipaparkan. Anda boleh mengubah tetapan tulisan ini termasuk jenis font, style, opacity, warna, latar belakang maupun scroller. Sumber browser pula adalah untuk memaparkan apa jua laman web ke atas canvas. Melalui sumber browser ini, anda tidak dapat berinteraksi dengan laman web tersebut. Sebaliknya, ia hanya untuk tujuan paparan sahaja. Pada pilihan sumber window capture pula, anda boleh memasukkan paparan serta aktiviti-aktiviti yang dikehendaki dari pelayar web, iaitu web browser atau mana-mana perisian yang sedang dijalankan dalam komputer anda, tanpa memaparkan keseluruhan skrin komputer anda. Pilih sahaja aplikasi atau perisian yang tersenarai yang sedang digunakan untuk dipaparkan ke atas canvas OBS. Jika anda dapati browser atau aplikasi yang hendak dipilih tidak tersenarai, jangan risau. Cuba tutup tertingkap window capture ini dan ulang tambah semula, serta pastikan browser atau aplikasi yang dikehendaki tidak berada dalam mode minimize. Namun, sekiranya anda hendak memasukkan keseluruhan paparan skrin anda ke atas canvas, anda perlu memilih sumber display capture dan pilihlah paparan skrin yang mana anda kehendaki yang tersenarai dalam tertingkap tersebut. Jika anda hendak merakam atau melaksanakan live streaming permainan video, anda boleh menggunakan sumber game capture ini kerana sumber ini dibina khusus untuk paparan permainan video yang sedang dijalankan dengan beberapa pilihan tertentu seperti ini. Anda boleh memilih sumber video capture device untuk memasukkan paparan webcam ke atas canvas ataupun paparan dari kamera luar external kamera seperti dari USB, capture card ataupun HDMI. Dengan OBS Studio, anda boleh mengubah paparan sources yang dimasukkan tadi di atas canvas. Pilih sumber atau source yang telah dimasukkan dan klik dan tarik untuk mengubah kedudukan sumber tersebut atau untuk mengubah saiz dengan klik pada notes sumber tersebut. Sila beri perhatian pada kawasan yang berjalur ini. Jika sumber atau bahan anda berada dalam kawasan berjalur ini, maka sumber tersebut tidak akan dipaparkan dalam live streaming ataupun tidak akan dipaparkan dalam rakaman. Jika anda hendak memotong atau crop mana-mana sumber, pilih sumber tersebut dan tekan butang alternate atau ALT pada papan kekunci keyboard anda bersama klik dan tarik, iaitu klik and drag pada garisan kotak sumber yang dipilih. Anda juga boleh menekan butang ikon mata ini bagi memaparkan atau menyembunyikan sumber yang dipilih, serta menekan butang ikon kunci ini bagi menghalang sumber daripada berubah kedudukannya ataupun merubah saiznya secara tidak sengaja. Untuk mengubah susun atur paparan sumber mengikut prioriti anda, pilih sumber yang dikehendaki dan klik dan tarik ataupun klik and drag sama ada ke atas atau ke bawah bergantung kepada kehendak dan prioriti anda, ataupun anda boleh menggunakan butang anak panah di bawah ini sama ada tekan ke bawah ataupun tekan ke atas seperti ini. Anda boleh menambah kesan khas iaitu efek pada sumber yang dipilih dengan menekan butang filters dan mengubah properti sumber dengan menekan butang gear pada bawah tertingkap sources bagi sumber visual, serta butang gear dalam tertingkap audio mixer bagi sumber audio. Antara contoh kesan khas yang tersedia adalah menghilangkan green screen, mengubah warna sumber, menghilangkan noise audio, mengubah tulisan statik kepada scroller dan sebagainya. Selepas anda menambah atau mencipta semua sources yang ada di sini dalam scene yang telah kita buat tadi, anda boleh menekan butang transition untuk memaparkan ke dalam canvas program supaya apabila anda merakam atau live streaming, penonton dapat melihat semua sumber-sumber atau konten yang anda susun tadi dan dapat juga dirakam. Sumber-sumber ini ataupun sumber konten yang telah disusun tadi, anda boleh memaparkannya sebagai
virtual camera ataupun menjadikan dia sebagai kamera webcam, terutamanya untuk penggunaan seperti Google Meet, Zoom, StreamYard dan sebagainya dengan menekan butang start virtual camera. Apabila anda menekan butang start virtual camera ini, penonton anda akan dapat melihat anda dengan konten yang ada dalam program Canvas ini ataupun rakaman dalam Canvas program ini. Apa juga perubahan yang dilakukan dalam kedua-dua Canvas ini selepas dan menekan butang transition, ia akan dipaparkan secara kamera ataupun secara virtual camera dalam Google Meet. Okey, jadi baiklah, itu saja fungsi asas yang ada dalam OBS ini yang perlu anda tahu sebagai pemula atau beginner untuk menggunakan OBS. Namun sebelum itu, mari kita lihat tetapan yang perlu diambil kira, yang perlu anda tahu dalam OBS ini sebelum memulakannya dengan lebih lanjut. Okey, pergi kepada file, tekan file, kemudian tekan setting. Okey, untuk paparan general ini, paparan umumnya anda boleh mengubah mengikut kesesuaian dan keperluan anda lah. Okey, kemudian paparan stream. Stream ini adalah paparan untuk anda membuat penstreaman ataupun broadcasting penyiaran secara langsung ataupun live streaming. Selalunya pengguna menggunakan YouTube ataupun Facebook Live. Okey, jika anda hendak menggunakan YouTube, anda pilihlah YouTube RTPMP ini, kemudian masukkan stream key ini. Stream key ini anda boleh dapatkan dalam studio.youtube.com. Okey, kemudian output pula. Output streaming ini anda boleh mengubah. Jika anda hendak resolusi itu fix kepada HD, itu 1280x720 sahaja, anda perlu menekan rescale kemudian memilih 720. Jika anda biarkan kepada default, ia akan pergi kepada size canvas seperti asal tadi, iaitu kita telah menetapkan sebelum ini kepada Full HD, iaitu 1920x1080. Manakala untuk tujuan recording itu merakam video ataupun rakaman anda ke dalam hard disk anda, ke dalam komputer anda perlu menekan tab recording ini. Anda perlu mengubahnya kepada FFmpeg. Kemudian anda tukar kepada MP4, kerana MP4 kebanyakan komputer boleh membaca fail ini. Fail ini disimpan dalam folder video. Okey, kemudian apply, simpan. Manakala audio pula, jika anda ada perubahan, ubahlah itu ketetapan anda. Tapi di sini saya membiarkan semua tetapan audio ini dalam keadaan default, itu yang asal. Manakala video pula, itu base canvas kita tadi, saya menggunakan 1920x1080. Begitu juga output scale canvas ini, di mana sistem komputer saya mampu menyokong paparan sebesar ini baik secara rakaman ataupun juga live. Jika anda hendak menggunakan tetapan yang lebih ringan seperti komputer anda perlahan atau tali anda perlahan, anda perlu menukarnya paparan kepada 720. Dengan menukarkan anak panah ini, memilih 1280x720, begitu juga kepada output scale. Okey, manakala FPS yang selalu kita gunakan, yang biasa kita gunakan adalah 30 seperti yang default OBS sediakan. Okey, hotkey ini adalah shortcut yang akan anda gunakan. Anda boleh menentukannya sendiri, dan juga advance ini adalah advance setting yang anda boleh tentukan sendiri. Saya biarkan default saja kerana default ini adalah sudah cukup baik untuk tetapan pada permulaan ataupun untuk beginner. Kemudian tekan OK. Jika anda telah menetapkan semua tetapan tadi, terutamanya untuk live streaming, anda boleh menekan butang start streaming di sini. Jika anda dah bersedia untuk merekod, anda boleh menekan butang start recording di sini. Okey, dan akhir sekali, anda tidak perlu risau jika anda tertutup ataupun menutup OBS ini tanpa sengaja atau sengaja, kerana OBS ini tidak perlu menekan butang save. OBS ini sebenarnya secara automatik menyimpan dan menyusun tetapan anda secara automatik apabila anda membukanya kembali. Okey, baiklah, itu saja tutorial asas penggunaan OBS dan fungsi-fungsinya yang dapat saya kongsikan dalam siri kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, soalan atau pendapat atau apa saja yang anda utarakan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. Jangan lupa lagi sekali bantu saya dengan subscribe, like dan share channel 360 ini untuk anda mengikuti video-video yang akan datang. Terima kasih, berjumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.